Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah kerana kita diberi lagi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan pengajian kita tentang mengenai baru lagi di peringkat awal kepada tajuk perbincangan kita ni dalam mengingatkan kematian, dan juga kita diajar supaya mempersiapkan diri menghadapi saat kematian dalam kehidupan kita. Kerana dalam hidup kita ni kita tahu bahawa perjalanan hidup kita ni kemuncak dia ialah mati. Tak ada orang yang tak mati. Nama pun dia manusia ataupun dia nama pun dia makhluk, maka dia mesti berhadapan dengan kematian. Maknanya kematian ini berlaku pada siapa saja. Cuma dalam Islam ajar bahawa kita bukannya kita nak suruh kita jadi takut terhadap mati, itu tidak. Tapi kita nak suruh kita bersiap untuk nak hidup lepas pada mati. Hidup lepas pada mati itulah di antara perkara yang utama yang mesti dipahami pada diri kitanya. Faham terhadap mati itu satu. Islam suruh kita tahu kerana mati ni pun perkara yang menyebabkan di kalangan kita ni terhenti segala amalan kita, dan menyebabkan dalam masa yang sama juga kita ni dah tak diambil kira dah segala perbuatan-perbuatan kita lepas pada kematian kita nanti. Sebab tu Islam dia suruh kita perhati betul-betul dalam hidup kita ni, masa kita mati dan masa kita nak hidup lepas pada mati. Dua benda ni benda yang besar dalam hidup kita lah, yang kita kena faham. Sebab ramai di kalangan kita ni mereka tak ambil peduli terhadap yang disebut dengan berlakunya kematian pada mereka. Mereka tahu takut je, tapi mereka tak tahu macam mana nak buat bila kita ni sampai saat nak mati. Bila sampai saat nak mati itu, macam mana kita kena jaga yang disebut dengan iman kita. Kerana ramai di kalangan kita sampai saat dekat nak mati, tiba-tiba iman dia tercabut. Yang ni yang jadi bahaya tu. Islam dia nak suruh dalam hidup kita ni, jaga pada diri kita ni jangan sampai tercabut iman. Kemudian dalam masa yang sama lepas pada kita mati, kita hidup balik, hidup dalam keadaan yang disebut dengan amal soleh yang kita buat waktu mana kita hidup ini. Jangan kita hidup dengan keadaan sengsara, jangan. Tapi kita hidup dalam keadaan yang bahagia. Bahagia ni maksudnya lepas pada kita mati itu, kita dapat ganjaran, balasan yang baik yang Allah sediakan pada kita. Sebab dua benda ni orang kita tak peduli. Dalam hidup ni, orang kita ni dia tak ambil berat sangat terhadap dua perkara ni. Sama ada yang pertama dipanggil kematian itu sendiri, dia tahu bahawa mati itu menakutkan. Itu je yang digambarkan di kalangan kita. Yang kedua, kita lepas pada mati itu orang kita tak peduli. Macam mana nak hidup lepas pada mati? Macam mana nak jadikan kubur kita ni taman pada taman-taman syurga? Macam mana kita nak berjumpa dengan arwah-arwah yang telah meninggal dunia sebelum daripada kita? Macam mana kita nak pergi ke akhirat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Macam mana kita nak suruh kita dapat masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala? Macam mana kita nak suruh kita ni jangan kena azab lepas pada kita mati? Yang ni jarang dibincang dalam masyarakat kita lah. Dalam hidup kita ni orang kita dia tak peduli sangat. Kenapa dia tak peduli? Kerana dia sibuk dengan kehidupan dunia. Sampai dia tak perasan yang dia ni ada noktah akhir. Dia ada perjalanan akhir dalam hidup dia, yang di mana yang ni yang paling penting dibandingkan dengan yang dunia sekarang ni. Orang kita kan celik mata pagi-pagi je. Pagi-pagi je dia fikir hari ni nak makan apa, hari ni nak berjalan ke mana. Dia fikir jadual apa hari ni.
Itu je yang kita fikir tiap-tiap hari, tiap-tiap masa. Orang kita demikian. Tapi datang Islam, Islam diajar jangan begitu. Dalam hidup ni kamu kena fikir macam mana kamu mati nanti. Macam mana kamu nak hidup lepas pada kamu mati nanti. Ini Islam diajar demikian. Kerana apa dia? Kerana kehidupan lepas pada mati ni jauh lebih kekal dibandingkan dengan kehidupan di dunia yang sekejap saja. Pelik kan orang kita, dia sibuk berbicara tentang benda yang sekejap. Dia tak sibuk berbicara tentang benda yang kekal. Benda yang kekal itulah yang kita kena sibuk bincangkan. Kenapa kita sibuk nak bincangkan tentang perkara yang sementara? Dunia-dunia ni sementara je. Kita ni hebat macam mana pun, jawatan besar mana pun, sihat macam mana pun, sementara je dipanggil. Sekejap je. Semua di atas dunia ni, kullu man 'alaiha fan. Semua benda atas dunia ni akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang kekal ialah Allah. Jadi bila kita faham perkara demikian, kita mestilah hidup untuk bincang macam mana yang kekal. Yang kekal apa dia? Akhirat. Walil akhiratu khairun wa abqa. Akhirat tu jauh lebih baik, jauh lebih kekal. Untuk nak pergi ke akhirat, benda apa yang akan berlaku dalam hidup kita? Kematian. Nak pergi ke akhirat ni mesti mati dahulu. Kalau lagi mana kita tak mati, kita tak berjumpa akhirat. Bila kita mati, start daripada kita mula mati, kita berjumpa akhirat. Akhirat teruslah dia panggil. Masuk dalam barzah akhirat. Kemudian masuk di padang mahsyar akhirat. Kemudian masuk dalam syurga akhirat. Akhirat ni 3 alam. Dia panggil yang kita akan berjumpa depan nanti. Manakala yang kita hidup sekarang ni dia panggil bukan akhirat. Yang ni dia panggil fana. Alam yang hancur. Alam yang kita berada sekarang ni, dia kemuncak dia hancur. Hancur pada diri kita. Maksudnya kita ni tak kekal hidup di atas dunia. Yang benda yang besar pada diri kita kena sentiasa fikir macam mana saat kematian kita. Kerana mati ni ada 2 je. Sama ada mati husnul khatimah ataupun mati su'ul khatimah. Itu kita kena rancang lah dalam hidup kita. Sebagaimana kita merancang untuk perjalanan, kita merancang untuk kita nak pergi ke mana-mana, kita ada perancangan. Kematian mesti dirancang. Mesti kita gambarkan suasana kita. Bila kita nak mati itu macam mana? Saat mana kita mati ni bagaimana? Sekarang ni kita kena rancang dah. Rancang apa? Rancang hati kita. Biar teguh. Macam mana hati kita nak jadi teguh? Doa, misal contohnya. Doa kita ni sentiasa kita baca doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini di antara doa dia panggil nak meneguhkan hati. Yang kedua, kita jaga amalan. Konsisten je dalam hidup kita ni dengan amalan-amalan soleh. Kita sentiasa berterusan walaupun di penghujung nyawa kita nanti tenaga kita dah berkurangan. Tenaga kita ni tak kuat dah. Tapi amal soleh tu mesti kuat lagi. Maknanya begitu pada diri kita. Kita ni kan semakin tua, semakin uzur rasa badan kita. Jadi waktu tu kita banyak nak tidur. Kita nak habiskan masa kita dengan apa dia, nak rehat je pada diri kita. Padahal lagi kita tua, lagi kita kena banyak amalan kita. Amalan kita ni yang waktu tu kita kena istiqamah. Kenapa? Kerana kalau kita tak istiqamah, waktu mana badan kita ni uzur, tua, kemudian di saat tersebut syaitan datang. Syaitan datang ni menyebabkan kita ni jadi tak bermaya, nak menghadap depan Allah tu dalam keadaan yang letih je. Yang ni bahaya dalam hidup kita. Dalam keadaan kita tak buat amalan, kita berserah je macam orang lemas dalam lautan. Bila dia lemas tu dia cuba berenang tak lepas. Akhirnya dia serah dia mati begitulah. Mati dia dalam keadaan yang dalam keadaan yang dianya tenggelam, hanyut dia kerana dia tidak ada keupayaan lagi. Demikian juga dalam hidup kita ni. Kita ni lagi kita usia lagi kena banyak amalan. Itu cara kita. Yang ketiga, kita kena cari tempat yang baik. Bila kita dekat nak mati ni, kita kena cari dah tempat-tempat yang baik. Jangan kita mati di tempat yang tak baik.
cari masjid-masjid, majlis ilmu. Sentiasa kita ni cari kawasan-kawasan yang baik untuk meninggal dunia. Jangan mati jauh daripada masjid. Jangan mati dalam keadaan yang kita ni, apa dia, tempat yang tak baik. Di kawasan, mati di kawasan orang berjudi. Mati kawasan orang yang buat maksiat. Tak naklah. Kita nak mati yang terbaik kat mana? Di Mekah, di Madinah. Kita dah tahu dah ni sakit ni. Kalau boleh ya, kita sakit yang teruk dah ni. Masa kita dah dekat ni. Usahalah kita, misal contohnya untuk buat umrah. Misal contohnya. Pergi buat umrah kitanya. Waktu mana kita pergi buat umrah ke haji ke, kita berdoa, ya Allah matikanlah aku di bumi Madinah. Itu cara yang terbaik pada diri kita lah. Kalau boleh kita rancang macam tu. Kita bila kita dah nampak kita ni uzur sangat dah. Kita ni kematian kita dah dekat dah. Mesti cari tempat yang baik untuk kita meninggal dunia. Tempat yang terbaik atas dunia ni sebelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cara alim ulama ajarlah. 3 tempat yang terbaik lah. Itu di Madinatul Munawwarah, di Makkatul Mukarramah dan juga Masjidil Aqsa. Ini 3 tempat ni yang terbaik lah. Kalau tak dapat yang 3 tempat ni, kita cari juga yang disebut dengan, kalau tak dapat juga, kita pergi dah yang dinamakan dengan kawasan yang dekat dengan orang saleh. Mana-mana orang yang saleh, orang yang alim, di kawasan orang alim tu, kita pergi duduk di kawasan tu. Zaman-zaman dulu dipanggil pondok, kita mondok. Kita duduk di kawasan pondok. Kemudian kita buat amalan, sembahyang, baca, dengar kuliah. Kita buat saat-saat yang kita nak menghadap depan Allah. Itu cara demikian pada diri kitanya. Kemudian yang keempat, kita pilih masa yang terbaik. Masa yang terbaik untuk meninggal dunia. Kalau tak boleh tempat saja, kita cari masa yang terbaik. Masa terbaik bila? Selesai saja daripada kita melakukan amal ibadah. Itu masa terbaik. Baca Quran, lepas pada khatam 30 juzuk, angkat tangan, ya Allah, alhamdulillah aku dah habis dah 30 juzuk Al-Quran. Misal contohnya aku baca, aku buat kerana kamu, kemudian aku harap supaya aku di husnul khatimah, ya Allah. Itu masa yang terbaik. Masa terbaik bila? Lepas pada buat haji. Selesai daripada buat haji, masa terbaik untuk kita menghadap depan Allah. Masa terbaik bila? Dalam hidup kita ni, selesai daripada Ramadan. Ramadan ni masa terbaik dalam hidup kita. Maknanya kita rancang kematian kita ni, biar kematian pada tempat yang terbaik, pada masa yang terbaik, di sisi orang-orang yang terbaik. Di sisi orang-orang terbaik. Di sisi siapa dia? Yang di sisi suami kita yang saleh. Kita harap demikian. Di sisi siapa? Isteri kita yang salihah. Di sisi mak kita yang salihah. Di sisi ayah kita, di sisi anak beranak kita. Kita nak orang-orang yang saleh ni dekat dengan diri kita. Kenapa? Kerana dia memberi kekuatan pada kita saat mana nak menghadap depan Allah. Sebab tu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, kalaupun kita ni mati jauh je, jauh daripada keluarga kita, tapi bila dekat nak meninggal dunia, Allah datangkan malaikat-malaikat menyerupai wajah-wajah orang-orang yang kita sayang. Orang yang kita sayang tu siapa atas dunia ni? Yang dekat dengan diri kita. Jadi orang-orang tu akan duduk sebelah kita. Malaikat ni akan menyamar menjadi sebiji muka mereka-mereka yang kita sayang. Kemudian dia akan sebut ada kita, Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan rasa sedih, jangan. Ni wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kabar gembira terhadap janji-janji yang telah dijanjikan oleh Allah pada diri kamu, syurga yang Allah janjikan pada kamu. Kematian kita tu kita rancang. Rancang maksudnya dalam kita nak mati macam mana? Mati yang terbaik macam mana? Mati syahid, misal contohnya. Ini di antara mati yang terbaik ni dalam hidup kita, kematian kita. Jadi kita dah mula rancang dah. Sekarang ni kita dah niat dah. Ya Allah, kalau aku nak sangat biar aku ni mati syahid di jalan kamu. Rasulullah sebut kan, Rasulullah kata kalau kalian semua berdoa, berniat untuk mati syahid, kemudian suatu hari kalian mati atas katil, Allah bagi pahala niat kalian untuk mati syahid tadi. Ini pahala mati syahid tu dapat. Sebab apa dia? Sebab orang nak berniat pun tak boleh. Orang kita ni nak berniat mati syahid pun tak nak. Nak niat mati pun tak nak. Apatah lagi nak mati syahid.
Nak sebutnya mati syahid tu dia tak tahu apa dia ganjaran, apa dia di sebalik tersebut. Jadi dia tak pernah pun berniat dalam hati dia, aku ni kalau nak mati di jalan Allah, mati syahid, berjuang di jalan Allah. Ni dipanggil, walaupun kita mati atas katil, Allah bagi pahala mati syahid. Tu cara demikian. Ni rancangan kita. Kita rancang untuk mati. Tu mati. Lepas tu kita rancang lagi. Hari pertama kita masuk dalam kubur, kita dah siap semua dah. Dengan kain kapan kita dah pesan dah pada anak-anak kita. Dah sebut dah pada keluarga kita. Kalau Umi mati, kalau Mama mati, kalau Mami mati, kita sebut pada keluarga kita ni, buat macam ni, urus macam ni. Kita sebut hari pertama, kamu yang sulung ni jangan tinggal baca doa, duduk atas kubur baca doa untuk Umi. Kerana waktu tersebut waktu yang getir, kamu semua jangan tinggallah kubur lagi. Orang lain dah balik pun kamu jangan tinggal lagi kubur. Kita dah sebut demikian. Kita dah plan, cantik-cantik dah plan kita ni. Bagi tahu elok-elok pada anak-anak kita. Taklah waktu mana kita mati orang bela, tak tahu nak buat apa. Kan istilah anak-anak muda ni bela lah. Kosong, tak tahu nak buat macam mana. Ramai mana orang kita ni bila mati datang termenung kat masjid. Datang termenung cari mana AJK masjid. Mana orang yang boleh mandikan mak ayah dia. Mana orang dia tak pernah bagi tahu pada keluarga dia terhadap kematian yang nak berlaku dalam hidup dia ni. Kenapa? Dia tak pernah belajar. Orang ni tak pernah belajar. Kalau dia belajar dalam hidup dia, mana mungkin dia tak rancang? Mana mungkin dia tak rancang? Nak rancang hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampailah setahun, 2 tahun, 3 tahun kubur kita ni, kita nak macam mana? Kita sebut awal-awal pada anak-anak kita. Setahun, lepas setahun macam mana keadaan diri kita. Lepas 2 tahun kematian kita. Lepas 10 tahun kematian kita. Siap semua dah perancangan kita. Biar ada orang boleh tolong, ada orang boleh bantu kita. Yang hidup ni boleh tolong, bantu. Dan Rasulullah pun dah sebut, yang boleh tolong kita, bantu kita ni apa dia? 3 benda ni yang boleh tolong kita. Apa dia? Yang pertama, waladin salih yad'uhu lah. Anak yang salih yang mendoakan kamu. Ni kita ni dah siap dah untuk anak-anak kita. Awal-awal lagi bagi tahu pada anak-anak. Ingat ya, kamu jangan jadi jahat. Jangan jadi orang yang tak berdoa. Jangan jadi orang yang lawan perintah Allah. Ni kita menyiapkan bekalan untuk lepas pada kematian kita. Katakanlah kita tak ada anak. Ada ustaz tak ramai anak. Adalah 3 orang, adalah 5 orang anak kita misal contohnya. Cari ramaikan anak. Ramaikan anak. Anak apa dia? Dalam hidup kita ni, anak susuan. Ni anak kita juga. Kemudian kita kata, susu apa ustaz? Dah berusia dah sekarang ni. Tak sempat nak menyusu dah dalam hidup kita ni. Kita sebut demikian. Kemudian cari anak angkat. Anak angkat. Boleh pun dalam Islam ni, Islam suruh kita ramaikan anak angkat. Anak angkat kita ni, apa dia? Taja anak-anak tahfiz yang menghafal Quran. Ni dengan cara demikian, secara automatik anak soleh. Secara automatik dia menghafal Quran kan? Jadi anak kita juga. Anak kita juga kita taja dia belajar. Bila kita taja dia, kita sebut pada dia. Kamu baca doa untuk makcik. Kamu baca doa untuk ibu kamu. Ni kita sebut demikian. Mudah. Dia pun buat amalan-amalan tu. Semua dapat untuk diri kita. Pahala ni dapat untuk diri kita. Ini cara dalam hidup kita dipanggil demikian pada diri kita ni. Kemudian apa lagi? Anak saudara. Ini anak-anak saudara. Kemudian siapa lagi? Anak tiri. Anak tiri. Anak tiri ni pun anak yang boleh membantu kita. Apa lagi? Anak murid. Ni anak-anak lah. Dia panggil anak murid, anak angkat. Kalau tak boleh juga, carilah anak-anak kucing. Senang ceritanya. Kalau tak boleh juga yang lain, cari anak kucing lah. Dah orang tak ada dah atas dunia ni, bela anak-anak kucing tu. Bela anak-anak kucing biar anak kucing ni bila kita mati nanti dia baca doa untuk diri kita. Ni pun pahala untuk diri kita. Ni cara Islam dia suruh kita ni melalui anak. Yang kedua, yang kita dah rancang waktu mana kita hidup, sedekatin jariyah. Sedekah yang mengalir. Siap terus cari mana-mana orang buat masjid. Siapa yang sedang buat masjid, kita pun bagi sedekah. Banyak mana yang perlu ada masjid ni.
perlu lebih kurang 2 juta. Kita ambil duit kita bahagian 5,000, 10,000 masuk dalam bahagian tersebut. Dan sebutnya biar kita ni ada bahagian kita dekat masjid yang orang buat ataupun sekolah tahfiz yang dibangunkan. Kemudian apa lagi? Tempat rumah anak yatim, orang miskin. Siapa nak buat, nak gali telaga, nak bagi sumber air. Semua ni dipanggil sedekah jariah. Sedekah yang mengalir. Duit kita ni jangan habiskan beli barang je begitu, jangan. Beli barang untuk kita, tapi beli untuk lepas pada kematian kita. Beli untuk lepas pada kematian kita. Apa dia? Dengan sedekah, dengan wakaf, dengan infak, dengan hibah. Ni semua ni kita sedang buat rancangan untuk kehidupan lepas pada kematian kita. Yang ketiga, lepas pada kita mati nanti, apa benda lagi? Al-ilmu yantafi'u bih. Ilmu yang bau manfaat. Atas dunia ni, sebarkanlah ilmu. Share je yang disebut dengan ilmu ni di kalangan kita. Kita dengar kuliah mana-mana ustaz, share kuliah-kuliah tersebut. Kemudian post dalam Instagram kita, post dalam TikTok kita, post dalam yang disebut dengan apa dia, dalam Facebook kita. Ni cara ilmu yang bau manfaat. Kadang-kadang kita tak mengajar, tapi kita cari orang. Mana ustaz yang mengajar? Saya tanggunglah ustaz tu. Saya bayar ustaz tersebut. Ilmu dia tu kita dapat pada kita sama. Pahala dia tu mengalir panjangan dalam hidup kita. Ini satu cara yang diajar dalam Islam untuk kita ni apa dia? Membuat bekalan lepas pada kematian kita. Ini cara dalam hidup kita. Dan banyak lagi lah jalan-jalan yang lain yang dibuka dalam Islam ni. Nak suruh kubur kita ni berseri. Kerana amalan kita di dunia ni menjadikan kubur kita ni wangi. Hidup kita ni lepas pada mati nanti jauh lebih indah daripada hidup di atas dunia yang sementara ini. Ni tajuk ni lah yang kita sebut. Sebab tu tajuk ni muqaddimah jadi panjang sikit pagi ni. Nak suruh kita faham kenapa kita belajar tajuk ni. Kalau orang tanya, kenapa ustaz kena belajar tentang mengenai kematian? Kenapa kita kena tahu suasana lepas pada mati? Inilah nak suruh kita ni sentiasa bersiap, sentiasa ada bekalan-bekalan untuk lepas pada kita mati nanti kita tak rasa ralat. Dan tak ada di kalangan kita ni bila mati masuk dalam kubur dia sebut ada malaikat, qala rabbi irji'un, malaikat tolonglah bagi tahu pada Allah aku nak hidup balik di atas dunia. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fima tarak. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan soleh yang aku tertinggal. Malaikat jawab terus pada dia, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sebut kata nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan sekarang ni kamu sedang melalui barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di akhirat nanti. Dah mati dah, nak hidup balik. Waktu mana hidup tak syukuri langsung. Waktu mana hidup tak buat langsung amalan. Ini yang menyebabkan kita ni menyesal dalam hidup kita. Hari ni kita sambung lagi tajuk ni, mengingati kematian ni. Kita sebut sebelum daripada ni kan, tajuk ni, tajuk ingat pada mati ni ada lebih kurang 10 kelebihan yang disebut kan. Para hanis sekian dah tanda tu kot. Yang saya awal lagi saya sebut tajuk ni mengenai bila kita ingat pada mati dan siapkan menghadapi kematian ni, dia akan menjadikan kita ni sampai 10 perkara yang menyebabkan lebihnya ataupun keuntungannya bagi orang yang hidup mengingati kepada kematian. Kita sambung satu-satulah. Wadhin bin Ibn Atta menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dia merasakan adanya kelalaian pada orang yang akan kematian, Rasulullah dia tengok ada orang yang leka je dekat nak mati. Dekat nak mati tu Rasulullah mendatangi mereka dan Rasulullah mengetuk pintu rumah mereka. Rasulullah buat demikian. Kalau Rasulullah tengok ada orang yang hidup dia hanya dia hidup, Rasulullah datang ke rumah tersebut. Rasulullah datang, Rasulullah ketuk rumah itu, lalu Rasulullah berucap 3 kali. Rasulullah akan berucap depan rumah tu, Allahu Akbar. Kalaulah Rasulullah datang ke rumah kita kan, kalau kita hidup zaman Rasulullah datang begitu rumah kita.
Ramai. Tak kena gaya tiap-tiap hari Rasulullah datang ketuk rumah ni. Rasulullah akan berucap, wahai sekalian manusia, Rasulullah sebut, wahai sekalian manusia, depan pintu rumah tu Rasulullah sebut, wahai pemeluk Islam. Maksudnya orang yang bersama dengan Islam, orang yang bersama dengan Rasulullah ini, telah datang kepada kalian kematian yang merupakan satu kepastian. Rasulullah kata, dah datang dah mati-mati ni, cuba tengok arwah ayah kamu, cuba tengok arwah datuk nenek moyang kamu, cuba tengok arwah adik-beradik kamu, arwah-arwah ramai dah orang jadi arwah di kalangan kamu. Dia datang dengan segala yang dibawanya. Rasulullah sebut, bila datang kematian, maknanya apa dia? Berakhirlah segala kehidupan. Rasulullah gambarkan demikian. Ini ucapan Rasulullah depan. Kalau kita boleh bayang, begitulah Rasulullah datang ketuk pintu rumah kita. Rasulullah nasihat pada kita ni, bila kamu mati, dia bawa segala yang disebut dengan datang dengan segala yang dibawanya. Maknanya bawa semua, roh-roh kamu, jasad kamu dibawa untuk dibawa ke kuburan. Dia membawa ketenangan bagi orang mukmin. Mati-mati ni, bila berlaku je mati, lapang je perjalanan hidup kita. Tenang pada diri kita ni. Kedamaian dan juga keberkatan yang melimpah bagi para wali dan golongan para penghuni akhirat. Rasulullah kata, mati ni bila berlaku kepada orang yang nak akhirat, yang loba terhadap akhirat, yang tamak terhadap akhirat, dia akan jadi kedamaian. Mati itu menenangkan dia. Sebab tu tengok wajah orang soleh kan, kalau dia meninggal dunia, tenang je, sonok je dia. Kenapa? Kerana dia sudah belayar kepada alam yang jauh lebih indah daripada kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan di dunia ini. Dan dia penuh dengan keberkatan yang menyebabkan keseronokan di kalangan mereka, yang usaha dan keinginan mereka tertuju hanya kepadanya. Rasulullah sebut demikian. Bila kamu buat suatu benda, janganlah kamu buat kepada selain daripada dia. Jangan. Bila kamu buat ni, kamu buat semua kerana Allah dalam hidup kamu. Saya sebut banyak kali kan, macam kita datang ke majlis ilmu ni, kita jangan datang kerana ustaz. Kalau kita datang kerana ustaz, kita akan kecewa. Kecewa terus pada kita. Ustaz lambat datang. Dah datang lambat. Kadang-kadang datang, kadang-kadang tak datang. Tapi kita nak datang tu kerana Allah. Bila kita datang kerana Allah, tak kisahlah ustaz datang tak datang, yang penting kita dapat pahala. Kan jadi seronok kita. Tak adalah keluhan-keluhan kita tu. Tak adalah gelisah kita ni. Tapi kalau kita buat kerana orang, misalnya contoh kita masak kan, kita masak nak suruh orang puji. Bila kita buat masak-masak letih kita ni masak, kemudian hidang makan, suami kita tak makan, anak kita tak makan, tak sentuh, tu dah kecewa dah kita. Allah, kita letih, kalau tahu tak nak makan, tak payahlah masak tadi kita. Tapi kalau kita buat kerana apa? Kita buat kerana Allah ke kita buat kerana suami kita? Kalau kita buat kerana Allah, senyum je kita. Tak ada siapa makan pun tak apa. Tak jadi masalah. Kerana kita dah tunai tanggungjawab dalam hidup kita. Kita buat tu kerana Allah. Kalau kita buat kerana Allah, tak pernah ada rasa kecewa dalam hidup. Tak ada pun pada diri kita. Yang pentingnya aku nak biar Allah bagi pahala untuk diri aku. Lalu erti kecewa tu tak pernah terjadi dalam hidup kita. Dalam hidup kita. Kalau kita buat kerana orang, habis kita. Dalam hidup kita ni, kita buat je kerana orang. Banyak benda yang kita kecewa. Tak puas hati dengan orang tu. Tak puas hati dengan orang ni. Kita sebut, tak kena kan. Orang tu tak sama dengan kita. Kita nak lain. Yang dibuat lain dalam hidup. Kerana apa dia? Kerana orang ni Allah tak pernah jadikan sama dalam hidup kita. Nak kecewa tu banyak benda kalau kita dengan makhluk. Tapi bila kita dengan Allah, kita buat ni tertuju kepada Allah. Aku bukan kisah pun manusia puji ke, manusia keji ke, manusia buat apa pun, aku tak kisah. Yang penting Allah dalam hidup aku. Kan kita kan seronok dalam hidup kita. Enjoy je dalam hidup. Rasa gembira je hidup. Bila berlaku kematian, rasa tenang jadi kita. Tak adalah
nak tercelik-celik mata macam orang kita sebut. Mata celik kan. Tu mesti kempunan tu dia sebut. Mati dalam keadaan tak sempat makan petai goreng ke misal contohnya. Mati tak sempat nak. Dia ada tu benda yang digambarkan oleh orang kita. Tapi bila Rasulullah sebut, orang ni bila dia mati dalam keadaan tenang ni punca apa? Yang diusaha dan keinginan mereka tertuju kepadanya sahaja. Rasulullah sebut demikian. Ingatlah bahawa setiap orang yang berusaha pasti mempunyai tujuan. Siapa-siapa yang buat kerja tu ada matlamat lah. Takkan tak ada matlamat. Dan tujuan setiap orang yang berusaha akhirnya berakhir dengan kematian. Rasulullah kata, buatlah kerja. Buat. Ni disebut oleh malaikat Jibril pada Rasulullah kan. Wahbib man syi'ta. Kamu cintailah siapa yang kamu nak cintai. Fa innaka mufariqun. Tapi kamu akan berpisah dengan orang yang kamu cintai tersebut. Kemudian ish ma syi'ta. Fa innaka mayyitun. Kamu hiduplah semahu mungkin, tapi kamu akan berjumpa dengan mati. Malaikat Jibril bagi tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Disebut dah demikian. Wahbib man syi'ta. Kamu sayanglah dengan siapa yang kamu sayang. Fa innaka mufariquh. Kamu akan pisah dengan orang yang kamu sayang tersebut. Kemudian wa'mal ma syi'ta. Kamu buatlah benda yang kamu nak buat. Fa innaka mujziyum bih. Setiap amalan kamu itu akan dibalas. Apa saja yang kamu buat atas dunia ni, fa innaka mujziyum bih. Kamu akan dibalas. Balasan dalam hidup kamu. Hatta kita kenyit mata pada orang pun Allah balas. Hatta kita sengih-sengih pada orang pun Allah balas. Kita buatlah apa saja di atas dunia ni, Allah akan balas. Apa saja yang kita buat, dia akan dibalas oleh Allah. Sama ada yang kita buat tu baik ataupun yang dibuat oleh yang benda yang buruk. Semuanya ada balasan yang Allah jadikan dalam hidup ni. Jadi bila kita begitu, kita beramal ni, buatlah amalan macam mana pun, kamu akan mati. Rasulullah sebut, baik ia mendahului ataupun didahului olehnya. Sama ada kamu pergi dulu ataupun orang lain akan mendahului kamu. Artinya dalam hidup ni Rasulullah kata kamu akan mati. Itu cara demikian Rasulullah nak ingatkan pada sahabat-sahabat ini sendiri. Allahu Akbar. Sayangnya Rasulullah dengan umat dia kan. Pergi ke rumah-rumah, ketuk pintu rumah, nasihat. Orang kita ni tak adalah mana-mana ustaz nak pergi ke rumah kita, nak pergi ketuk pintu rumah kita dan nak berucap depan rumah kita. Ada macam tu. Rasulullah dia buat. Rasulullah pergi ketuk pintu rumah sahabat-sahabat. Pergi rumah-rumah tersebut, berdiri depan rumah sahabat, berucap depan rumah sahabat-sahabat tu, nak suruh sedar, tengok kelalaian dalam rumah tangga ini besar dalam hidup itu. Kita tak buat. Orang kita ni tunggu datang ke masjid baru nak bagi nasihat. Ada pun nak pergi ke rumah-rumah, tak ada orang nak nasihat sekarang. Jarang orang kita nak nasihat. Akhirnya siapa yang ambil peranan nasihat? TikTok ambil peranan nasihat. Kemudian Instagram, YouTube yang ambil peranan. Akhirnya orang kita dipengaruhi hidupnya dengan cara demikian. Itu yang jadi rosak tu. Sampai peringkat isteri orang minta cerai dengan suami. Kenapa dia kerap sangat main TikTok ni? Minta cerai dengan suami, nak kahwin dengan rakan TikTok ni. Ada juga yang jadi demikian. Ada ramai mana suami orang yang jangan bercerai dengan isteri dia. Kenapa? Tengok yang rakan TikTok dia tu jauh lebih baik, lebih cantik daripada yang disebut dengan isteri dia. Rosak habis rumah tangga. Jadi demikian. Ni semua ni kerosakan kita bila kita tak pandai nak kawal dalam hidup. Mereka mengambil tempat untuk menasihati. Menasihati. Padahal yang patut kita dengar nasihat dalam hidup ni daripada mana? Daripada orang-orang alim, orang soleh dalam hidup kita, membetulkan jalan hidup dalam hidup kita. Tapi orang kita, dia dengar lagu-lagu dalam hidup. Dia ikut siapa? Pelakon-pelakon. Dia ikut dengan ahli-ahli sukan. Dia ikut orang-orang ni yang menjadi ikon-ikon dalam hidup mereka, yang menyebabkan akhirnya rosak je dalam hidup. Na'udzubillah min dzalik. Bukan tak boleh nak ikut artis dan sebagainya, tapi artis tu mesti bawa ke akhirat.
Bukan tak boleh nak ikut ahli sukan dan sebagainya. Tapi ahli sukan tu mesti boleh bawa kita ke akhirat. Tapi kalau tak boleh bawa ke akhirat, buat apa kita nak ikut orang yang macam tu dalam hidup? Ni jadi rosak dalam kehidupan kita. Ammar menuturkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, Rasulullah sebut, cukuplah kematian itu sebagai satu peringatan. Kafa bil mauti wa'idha. Rasulullah sebut, kalau kamu dalam hidup kamu ni sibuk sangat dalam hidup kamu ingat pada mati lah. Bila kamu ingat pada mati, dia akan jadi satu peringatan dalam hidup kamu. Ni sesibuk mana pun kita tengok keluarga kita sibuk kan, suami kita sibuk dan sebagainya, pergi ke pasar beli kain kapan terus. Senang cerita. Nampak dia sibuk sangat, balik ke rumah kita pun bagi tahu, abang, saya beli dah kain kapan untuk abang. Misal contohnya, untuk saya pun ada juga. Misal contohnya demikian. Dia pun termenung kejap. Bukan apa bang, nak suruh ingat rumah tangga kita ni satu hari kita mati. Kita sebut demikian. Kita sebut terus. Beli terus. Nampak anak-anak kita degil, payah sangat dalam hidup dia ni nak dengar nasihat. Kita panggil anak-anak kita baring atas kain kapan. Hampa kain kapan tu baring, pakaikan satu-satu. Bila mati nanti pakaian macam ni lah kita sebut. Yang rasa nak pantang tengok dalam Shopee nak beli barang, misal contoh. Pantang tengok dalam Lazada nak beli barang, nak barang tu, barang ni, pakaian. Tiap-tiap hari datang van ninja tu datang ke rumah. Nak sebutnya apa dia? Yang hantar barang ke rumah kita. Kita tunjuk ni bahagian kain kapan. Yang kita beli itu semua kita tinggal. Yang kita kena pakai yang ni je. Nampak degil-degil lagi, pesan terus batu nisan. Senang ceritanya. Sandar tepi dinding, tulis terus nama seorang-seorang. Nama anak-anak kita, nama keluarga kita seorang-seorang. Tak je di dinding dalam rumah tu. Ni tak lama nak tegak batu nisan kita sebut. Ni nak sebutnya apa dia? Bila ingat pada mati, dia menjadikan brek kepada kelajuan hidup. Sebagaimana kereta kita ni kalau laju sangat, yang boleh memperlahankan kelajuan kereta kita ni apa dia? Brek. Ingat pada mati ni dipanggil brek kepada kelajuan hidup ini sangat. Ni hidup ni kejar sampai semayang tak tahu kat mana, sampai aurat pun tak tutup, sampai hidup kita ni tak kenal dosa, pahala, syurga, neraka dalam hidup ni, dah melampau dah hidup. Dah melampau dah jadi macam tu. Maknanya kamu ni tak fikir tentang mati ke dalam hidup. Ni nak sebutnya demikian. Rasulullah sebut kafa bil mauti wa'idha. Memadai bila kamu ingat pada mati, dia jadi peringatan dalam hidup kamu. Allahu akbar. Dikatakan, ya Rasulullah, adakah seseorang itu yang dihimpunkan bersama para syuhada? Beliau menjawab, ya, iaitu orang yang mengingatkan mati pada siang dan juga malam, dan setiap hari tidak kurang daripada 70 kali sehari. Bila kita ingat pada mati lebih 70 kali sehari, bila kita mati nanti kita akan dibangkitkan dengan para syuhada. Rasulullah sebut pahala dia, pahala kelebihan. Ingat kita belajar tentang mati ni kan, lebih 70 kali sehari. Bangkit di akhirat nanti, orang ni sama dengan para syuhada. Bila sahabat-sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kita nak mati syahid, pilihan Allah. Allah yang pilih kan, nak mati syahid ni. Bukannya semua orang boleh mati syahid. Khalid Al-Walid bercita-cita pegang nak mati syahid, tak boleh juga. Akhirnya mati atas katil juga Khalid Al-Walid. Padahal dia ni panglima perang, naknya mati syahid. Kerana pilihan mati syahid ni Allah yang memilih. Allah yang memilih seorang tersebut untuk mati syahid di jalan dia. Kemudian, tapi macam mana kita nak dapat juga pahala mati syahid ni? Dah anda Allah tak pilih kita. Lalu Rasulullah kata, bila kamu ingat pada kematian. Berapa kali sehari? 70 kali sehari. Ingat pada mati ni 70 kali sehari. Setiap kali mana kita ingat pada kematian,
yang menyebabkan pahala. Ingat pada mati itu maksudnya bukan kena sebut mati begitu, tidak. Tapi kita bayangkan macam mana saat roh kita nak dikeluarkan daripada jasad. Macam mana bibir kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup kita. Macam mana kita nak lafaz? Di saat mana kalimah itu perlu dilafazkan. Macam mana saat mana roh sampai di halqum dah. Bila sampai di halqum tu, kita nak biar kita ni boleh tetap iman kita, yakin kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ni dalam keadaan yang kita yakin sungguh, aku ni dalam keadaan yang aku ni mencintai Allah sepenuh dalam jiwa kita. Macam mana kita nak buat benda yang demikian? Ni cara kita nak ingat pada mati. Kemudian kita pergi ke kubur. Bila pergi ke kawasan kubur saja, tengok manalah jenazah kita bila diusung nanti macam mana. Orang kawasan ni kubur dia kat mana? Kampung Budiman ke? Kampung Budiman kan? Kalau meninggal dunia. Jangan-jangan sekali pergi ke Kampung Budiman. Di kawasan kubur tu, duduk kawasan kubur. Panggil anak-anak kita. Bila mati, Umi mati nanti, Mama mati nanti, Mak mati nanti, Ibu mati nanti, ni jalan kamu akan lalu. Usung jalan. Bila usung tu kita sebut, usung tu baca surah Al-Baqarah. Kalau boleh usung daripada rumah, baca surah Al-Baqarah. Nak suruh selamat. Kerana surah Al-Baqarah ni pelindung daripada kejahatan syaitan. Sebab syaitan akan ganggu. Sampai dalam kubur syaitan ganggu. Dalam kubur tu, bila malaikat tanya, Mar Rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Syaitan tunjuk, aku Tuhan kamu. Allah, kita ni dalam keadaan yang takut lagi, dalam keadaan suka lagi. Tanya, waman nabiyuka? Waman nabiyuka? Waman nabiyuka? Mana nabi kamu? Siapa nabi kamu? Syaitan tunjuk, aku. Syaitan sebut demikian. Kita pula dalam keadaan yang dalam kabut, baru je masuk dalam kubur, kemudian kena tanya pula soalan demikian. Gelabah ni tak sah cerita lah. Orang yang masuk dalam kubur ni, dia tak pernah hidup di alam barzah. Ni kali yang pertama nak hidup di alam barzah. Masuk tu kalau tongkai yang kena tu, Allahu Akbar. Takutnya tak boleh nak dibayang. Tapi orang yang mukmin ni, bila dia bayangkan suasana tu, dia akan jawab dengan qaulus sabit fil hayatid dunya. Kata-kata dia tu tetap. Bibir dia tersebut, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila tanya, mar rabbuka? Ditengking, kita jawab, Allahu Rabbi. Kita jawab, Tuhanku Allah. Kita sebut, Allah. Wa man nabiyuka? Muhammad nabiyyi. Muhammad nabi aku. Kita jawab. Kubur kita tu lapang, luas terus. Kubur kita ni. Kerana apa dia? Kerana bila kita boleh sebut dia begitu, di waktu ini kita ni selamat daripada gangguan tadi, dan azab pun tak berlaku pada orang yang berada dalam keadaan yang demikian. Mudah-mudahan kita lah, insya-Allah. Allah bagi peluang pada kita ni sekejap je lagi, tak lama dah kita ni di kalangan kita. Tambah-tambah sekarang ni dengar orang tu mati, orang ni mati, orang dekat-dekat dengan kita je mati. Mati tu pula kadang-kadang lebih muda pada kita. Kita pula Allah jauh lebih berusia pada dia. Ustaz-ustaz, seorang ustaz mati. Mati pula mudah-mudah je kematian yang berlaku ni sendiri. Kalau kita nak dapat pahala mati syahid, ingat pada mati ni panjang. Tentang firman Allah Ta'ala sebut, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yakni Allah yang menjadikan kamu kematian dan juga kehidupan. Untuk tujuan apa kamu dijadikan demikian? Liyabluwakum, untuk menguji di kalangan kamu. Ayyukum ahsanu amala. Sepanjang kamu hidup ni, di kalangan kamu siapa yang terbaik amalan? Kita hanya hidup atas dunia ni berlumba apa? Berlumba memperbaik amalan. Amalan di kalangan kita ni. Jangan berlumba banyakkan harta. Jangan berlumba nak mencantikkan rupa. Jangan kita ni berlumba terhadap mendapatkan tahta.
Tapi hidup ni berlumba untuk ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalan? Buat amalan je dalam hidup kita ni. Kenapa kita sibuk dengan nak mempertahankan nafsu? Orang kita kan, kenapa sibuk nak merajai nafsu syahwat, tidur banyak, makan banyak, kemudian nak jaga nafsu, nak hidup ni nak merajai pada nafsu, tapi dia tak sibuk nak merajai yang disebut dengan amalan. Patutnya kita ni belum berbuat amalannya. Suami kita dengan isteri kita dengan anak-anak kita belum tanya di kalangan itu, dah baca Quran ke belum hari ni? Hari ni dah zikir, dah salawat ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke belum? Anak-anak kita tu, kita belum macam tu je bagi tahu. Hari ni siapa yang puasa? Siapa yang nak buat masakan? Siapa yang nak berlumba di kalangan kita? Tiap-tiap hari ni berlumba untuk ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalan? Dalam hidup ni sendiri. Biar kita berlumba macam tu. Dengan suami kita pun berlumba. Berlumba dengan suami kita. Abang, kita berlumba ya. Berlumba apa? Banyakkan hafalan Al-Quran, misal contoh. Di kalangan kita. Ni ayat sama je. Solat tu, kalau solat dengan orang rumah sampai waladhdallin amin tu boleh agak dah. Ni inna a'tayna. Kita yang kat belakang tu menunggu inna a'tayna kal kautsar. Orang suami kita kan sebut. Kita kat belakang kata, kan dah kata ayat itulah dulu kini dan selama-lamanya. Sejak mula kahwin sampai hari ni, ayat yang sama je hafalan. Tak bertambah-tambah. Dalam hidup kita ni, hari ni mesti tambah. Hari besok tambah lagi hafalan. Ingat lagi. Berlumba untuk membanyakkan amalan. Hari ni bersedekah dah belum? Hari ni dah sambung silaturahim belum? Dah telefon adik-beradik ke belum? Semua benda-benda tersebut mencantikkan amalan dalam hidup kita. Ayyukum ahsanu amala. Ya? Ingat ni ayat yang Allah cerita demikian. Aku jadikan kamu hidup atas dunia ni bukan nak suruh mempercantikkan rupa. Kerana memang kamu dah cantik dah. Bukan nak suruh memperbanyakkan harta. Kerana memang harta tu aku dah bagi dah pada kamu. Tapi hidup ni ayyukum ahsanu amala. Di kalangan kamu, siapa yang terbaik amalan? Siapa yang tercantik amalan? Wahwal azizul ghafur. Dan dia yakni maha perkasa dan juga maha mengampun dosa-dosa manusia. Kita ni kan silap kan, anak kita dalam mentarbiah anak-anak kita kan. Didik anak kita ni, kamu belajar cerdik-cerdik, biar berjaya dalam belajar. Kenapa? Nanti kerja kamu hebat. Nanti bila masa depan kamu lebih berjaya. Silap bagi saya sebut demikian. Jangan macam tu. Kita kena buat belajar elok-elok, belajar yang cantik. Nanti amalan kamu lebih terbaik di sisi Allah. Itu yang kita kena ajar dalam keluarga kita. Biar kita jangan berhenti dengan kerjaya. Jangan. Orang kita ni dinampak berhenti dengan kerjaya. Bila habis belajar je, kerja dulu. Kerja dulu. Jangan sibuk nak kahwin ke, jangan sibuk nak bercinta-cinta dulu ke dan sebagainya. Dia nak suruh anak dia tu biar dapat kerja dulu. Bila dah ada kerja nanti, baru bincang nak kahwin ke, nak apa ke dia sebut. Salah cara kita berfikir macam tu. Bukan macam tu cara. Kita ni, dia belajar, biar dia cantik amalan. Cantik amalan. Kerja tu nombor 2, nombor 3 dah dalam hidup. Tapi, bila dia semakin, katakanlah dia sampai umur 23, 22. Dia dah boleh layak kahwin. Tapi dia sedang belajar lagi. Kahwin je lah. Kerana kamu sedang mempercantikkan amalan dalam hidup. Ni tak, orang kita kan, jangan kahwin lagi. Dia sebut, kenapa? Anak-anak ni, jangan kahwin lagi. Kerana kamu tak ada kerja lagi. Jadi, matlamat hidup tu nak kerja dulu. Bukan matlamat hidup ni untuk mencantikkan amalan. Mencantikkan amalan tu mesti semakin cantik amalan dalam hidup. Ini di antara benda yang lebih utama dalam hidup. Allahu Akbar. Ramai mana orang kita akhirnya jadi anak perempuan dia tu lama tak kahwin-kahwin. Umur 32 tahun tak kahwin lagi. Umur 37 tahun tak kahwin lagi. Kenapa? Sibuk dengan kerjaya. Akhirnya dia nampak kerjaya tu jadi keutamaan dalam hidup. Salah cara kita berfikir.
Hidup kita ni bukan nak suruh jadi kerjaya, kan kerjaya tu akan datang nanti bila kamu dah cantik amalan. Amalan tu kena diperelokkan. Bila sampai umur dia dah 21, 22, 23, dia tengah belajar lagi. Kita kata kahwin lah, tak ada masalah. Lepas tu, siapa nak tanggung dia ni? Kita tanggung. Kita sebagai seorang ayah, seorang ibu ni yang membesar mereka. Mereka dah ada kerja nanti, mereka tanggung sendiri. Itu cara demikian dalam hidup. Ramai orang kita ni tersilap dalam kepahaman di kalangan mereka sebut. Nak memenuhi tembolok nafsu. Sehingga kan dia terlupa terhadap tujuan kenapa Allah jadikan hidup dan mati tadi. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, aku jadikan hidup dan mati di kalangan kamu liyabluwakum. Tujuannya untuk menguji di kalangan kamu. Untuk apa? Ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalan dia? Tercantik amalan. Lagi cantik amalan, lagi tinggi kedudukan kita dalam syurga nanti. Lagi cantik amalan, kita kata dah cantik amalan untuk apa Ustaz? Untuk kita berada tempat yang terbaik dalam syurga nanti. Kita ni kan, katakanlah semua yang hadir malam pada pagi ni semua masuk syurga. Mudah-mudahan demikian insya-Allah. Kita ni kan masuk syurga. Tapi syurga kita ni berbeza. Bukan syurga yang sama. Tak? Dia panggil syurga kita ni ada yang level yang ke-57, ada yang level yang ke-67, yang 97, yang ke-77. Level kita berbeza masuk dalam syurga. Kecuali bila kita dapat darjat yang tertinggi, darjat yang paling tertinggi, Firdaus dia panggil, dekat dengan arasy Allah. Syurga Firdaus ini sendiri. Lepas tu Rasulullah dia sebut, bila kamu minta dengan Allah, minta syurga Firdaus. Macam mana kamu nak minta syurga Firdaus? Inilah dengan amalan-amalan. Tiap kali mana kita buat je amalan, kita sebut Allahumma inna nas'alukal jannatul firdausil a'la. Senang kita sebut demikian. Kenapa saya buat amalan macam ni? Saya nak syurga Firdaus yang tertinggi dalam hidup. Ini cara dalam hidup kita sebagai seorang mukminah. InsyaAllah kita sambung sikit lagi lah pada akan datang nanti. Kita berhenti cakap ni lah. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan dan kerahmatan berterusan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah